Hari ini anda bersama dengan Cikgu Remy, Cikgu Sains anda. Adakah anda sudah bersedia untuk sesi pembelajaran sains kita pada hari ini? Hari ini, Cikgu Remy membawa bersama buah lemon, peria, tomato, serbuk penaik dan air minuman. Cikgu Remy akan membuat ujian rasa dan murid-murid di rumah bolehlah meneka apa rasa minuman ini. Cikgu Remy mulakan dengan jus lemon. Masam. Seterusnya, Cikgu Remy menggunakan larutan serbuk penaik ataupun larutan bikarbonat yang digunakan untuk buat kek dan juga roti di rumah. Rasanya pahit. Dan ujian rasa yang terakhir adalah air minuman. Apa rasanya? Tawar dan tiada rasa. Mengapa Cikgu Remy membuat ujian rasa pada hari ini? Ya, pada hari ini Cikgu Remy akan mengajar tajuk Sains Tingkatan 2 berkenaan dengan asid dan alkali. Masam adalah sifat bagi asid, pahit adalah sifat bagi alkali, manakala manis, tawar, masin pula merupakan sifat bagi neutral. Tahukah murid-murid asal-usul perkataan asid dan alkali? Perkataan asid berasal dari perkataan Latin iaitu acidus yang bermaksud masam, manakala perkataan alkali berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu alkali yang bermaksud abu tumbuhan. Murid-murid, bolehkah anda memberikan contoh-contoh asid dan alkali? Contoh asid adalah lemon, minuman berkarbonat, apel hijau dan kopi. Contoh alkali pula adalah seperti ubat gigi, sabun, peria dan serbuk penaik. Murid-murid, apakah sifat bagi bahan berasid? 1. Ia berasa masam. 2. Ia boleh mengakis. Yang ketiga, asid boleh bertindak balas dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen. Yang keempat, asid juga akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Dan yang kelima, asid ialah mempunyai nilai pH yang kurang daripada 7. Sekarang, jom kita bincangkan sifat-sifat bagi bahan beralkali. 1. Alkali berasa pahit seperti jus peria dan ia berasa licin apabila disentuh seperti air sabun. 2. Alkali sama seperti asid, ia bersifat mengakis. Alkali tidak bertindak balas dengan logam. 4. Alkali juga akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Dan yang kelima, alkali mempunyai nilai pH yang lebih daripada 7. Murid-murid, bagaimanakah kita dapat menentukan sesuatu bahan itu beralkali, berasid ataupun neutral? Untuk menentukan sama ada bahan itu berasid, beralkali ataupun neutral, kita perlu menggunakan penunjuk. Penunjuk ialah sejenis pewarna yang berubah warna berdasarkan bahan yang diuji. Perubahan warna akan menentukan sama ada bahan tersebut berasid, beralkali ataupun neutral. Murid-murid, terdapat 4 jenis penunjuk yang digunakan. 1. Kertas litmus. 2. Fenolftalin. 3. Metil jingga. Dan yang keempat, penunjuk semesta. Kertas litmus. Kertas litmus terdiri daripada 2 jenis iaitu kertas litmus merah dan juga kertas litmus biru. Perhatikan pada rajak ini. Dalam larutan berasid, ia akan menukarkan kertas litmus biru menjadi merah. Manakala dalam larutan beralkali, ia akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Sekiranya tiada perubahan pada kertas litmus biru dan merah, bermakna larutan tersebut merupakan larutan neutral. Murid-murid, Cikgu Remy mempunyai satu formula untuk memudahkan ingatan kita terhadap pertukaran warna kertas litmus.
Formulanya ialah sambal. S-A-M-B-A-L. Sambal. M bermaksud merah dan B bermaksud biru. Jika dibaca ke arah kanan, merah menjadi biru, ia merupakan alkali. Manakala dibaca ke kiri, biru, merah, ia merupakan asid. Penunjuk yang kedua ialah penaftalin. Penaftalin jika dimasukkan di dalam lautan berasid, pemerhatiannya tidak berwarna. Manakala penaftalin dimasukkan ke lautan berneutral, juga tidak berwarna. Tetapi, jika penaftalin dimasukkan ke dalam lautan beralkali, ia akan masukkan lautan berwarna merah jambu. Penunjuk yang ketiga ialah menggunakan metil jingga. Metil jingga jika dimasukkan ke dalam larutan berasid, ia akan menukarkan larutan berwarna jingga menjadi larutan berwarna merah. Apabila metil jingga dimasukkan ke dalam larutan neutral, tiada sebarang perubahan dan kekal berwarna jingga. Manakala sekiranya metil jingga digunakan di dalam larutan beralkali, ia akan menukarkan larutan jingga menjadi kuning. Yang keempat adalah penunjuk semesta. Murid-murid, terdapat dua jenis penunjuk semesta, iaitu larutan penunjuk semesta dan juga kertas penunjuk semesta. Penunjuk semesta akan berubah warna mengikut nilai pH sesuatu bahan. Sebagai contoh, penunjuk semesta akan bertukar warna menjadi warna merah sekiranya ia ialah larutan berasid. Bertukar menjadi hijau sekiranya ialah bahan neutral ataupun bertukar menjadi biru sekiranya ia adalah bahan beralkali. Murid-murid, kekuatan asid dan alkali ditentukan dengan menggunakan skala pH. Julat nilai pH bermula daripada 0 hingga 14 ditunjukkan pada warna-warna penunjuk semesta. pH 6 merupakan asid lemah, manakala pH 0 merupakan asid kuat. pH 8 merupakan alkali lemah, manakala pH 14 merupakan alkali kuat. Murid-murid, bahan berasid banyak kepentingannya dalam kehidupan seharian kita. Bolehkah murid-murid di rumah senaraikan contoh-contoh kegunaan asid dalam kehidupan seharian kita? Contohnya, minuman berkarbonat mengandungi asid karbonik dan juga asid tartarik. Bateri kereta pula mengandungi asid sulfurik. Jeruk diperbuat daripada cuka yang mengandungi asid asetik atau asid etanoik. Dan vitamin C mengandungi campuran asid askorbik. Murid-murid, sebentar tadi kita telah pun mengetahui kepentingan asid dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana pula dengan alkali? Adakah ia juga penting dalam kehidupan seharian kita? Boleh tak anak-anak murid di rumah senaraikan kepentingan alkali dalam kehidupan seharian kita? Contohnya, kalsium hidroksida digunakan untuk menghasilkan sabun. Amonia pula digunakan untuk menghasilkan baja. Magnesium hidroksida pula digunakan untuk menghasilkan pil antacid bagi merawat pesakit gastrik. Dan natrium hidroksida pula digunakan untuk menghasilkan deterjen pencuci. Murid-murid, kita telah pun selesai belajar mengenai asid dan alkali. Sekarang ini kita akan mulakan tentang peneutralan. Apakah itu peneutralan? Peneutralan merupakan percampuran antara asid dan alkali. Ia akan menghasilkan garam dan air. Tindak balas antara asid dan alkali dikenali sebagai kaedah peneutralan. Manakala kaedah eksperimen ini dikenali sebagai kaedah pentitratan. Persamaan perkataan bagi tindak balas peneutralan adalah asid tambah alkali menghasilkan garam dan air. Contohnya adalah seperti berikut. Asid hidroklorik tambah natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida dan air. Asid sulfurik tambah kalium hidroksida akan menghasilkan kalium sulfat dan air. Asid nitrik tambah natrium hidroksida akan menghasilkan natrium nitrat dan air. Murid-murid, ayo sama-sama kita belajar berkenaan aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian kita. Bakteria di dalam mulut akan menghasilkan asid dan mampu merosakkan gigi.
Oleh itu, kita boleh menggunakan ubat gigi yang sedikit berakali untuk menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria tersebut. Penggunaan shampoo akan menyebabkan rambut berakali. Bagaimana untuk menetralkan rambut yang berakali? Kita boleh menggunakan perapi rambut. Perapi rambut mempunyai sifat yang sedikit berasid dan mampu menetralkan alkali daripada shampoo tersebut. Tanah yang berasid kurang sesuai bagi tujuan pertanian. Oleh itu, kita perlu menambahkan kapur mati atau kalsium karbonat yang bersifat berakali untuk menetralkan tanah supaya menjadi lebih subur. Murid-murid, tahukah anda bahawa sengat lebah adalah bahan yang berasid? Untuk itu, anda perlu menggunakan bahan berakali seperti serbuk penaik untuk memberikan rawatan yang segera. Murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Remy berharap murid-murid dapat mengetahui 1. Contoh-contoh alkali dan asid serta sifat-sifatnya. 2. Jenis-jenis penunjuk. 3. Menentukan kekuatan asid dan alkali. 4. Aplikasi asid dan alkali dalam kehidupan seharian kita. 5. Tindak balas penetralan. Dan yang keenam, aplikasi penetralan dalam kehidupan seharian kita. Cikgu Remy berharap agar murid-murid di rumah dapat memahami dan mencapai objektif pembelajaran kelas sains kita pada hari ini. Sekian sahaja kelas sains kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye.